Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Tindakan Semasa Jerbu. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Tindakan Semasa Jerbu ini terdapat pada muka surat 36 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.3 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina 8 ayat menggunakan 8 kata adjektif mengikut konteks mengenai tindakan semasa jerbu. Kedua, mencatat 8 ayat berdasarkan gambar mengenai tindakan semasa jerbu yang dibaca dan dilihat dalam bentuk peta dakap. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan sebuah teks petikan mengenai pembayaran dalam talian untuk memindahkan 5 maklumat dalam bentuk peta alir mengikut urutan yang betul. Kedua, murid berjaya mencatat 5 maklumat daripada sebuah teks petikan mengenai pembayaran dalam talian dalam bentuk peta alir mengikut urutan yang betul. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina 8 ayat menggunakan 8 kata adjektif mengikut konteks mengenai tindakan semasa jerbu. Kedua, murid berjaya mencatat 8 ayat dengan betul berdasarkan gambar mengenai tindakan semasa jerbu yang dibaca dan dilihat dalam bentuk peta dakap. Pernahkah kamu menghadapi situasi jerbu? Ya, mungkin ada dalam kalangan murid yang pernah mengalami masalah jerbu, iaitu seseorang itu pastinya tidak dapat melihat pemandangan dengan jelas kerana udara di sekeliling kita ini dipenuhi dengan debu yang sangat kotor. Pastinya udara yang kotor ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi sesak nafas dan batuk. Mata kita akan menjadi gatal juga. Apakah punca yang menyebabkan jerbu? Ya, pastinya cikgu sudah tunjukkan di situ gambar kebakaran hutan dan di situ juga ada aktiviti pembakaran sampah dan akhir sekali pelepasan asap dari kilang. Pastinya aktiviti seperti ini menyebabkan masalah jerbu berlaku di mana-mana sahaja. Oleh itu diharapkan murid-murid tidaklah melakukan pembakaran seperti yang kamu nampak di situ. Murid-murid, mari kita membaca maklumat tindakan semasa jerbu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dan membaca maklumat ini bersama-sama ya. Keluarga Farisha mengamalkan langkah-langkah menghadapi jerbu berpandukan maklumat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, kita lihat tindakan semasa jerbu yang sepatutnya kita lakukan. Yang pertama, kerap minum air kosong. Mengapakah kita perlu kerap minum air kosong? Sebabnya, kita perlu minum air kosong
kerana dapat mengelakkan daripada dehidrasi ataupun mengelakkan badan kita kehilangan air. Dan kita lihat lagi di situ, kita perlu memakai pelitup muka supaya mengelakkan kita menghidu udara yang kotor yang berada di sekeliling kita sewaktu jerebu. Yang ketiga, elakkan pembakaran dan pencemaran udara. Pastinya, cikgu sudah jelaskan tadi mengenai pembakaran sampah. Juga, pembakaran hutan secara besar-besaran. Tujuan pembakaran hutan ini secara besar-besaran adalah untuk aktiviti pertanian. Mereka ataupun si pelaku yang membakar sampah ini ingin menjadikan kawasan hutan itu sebagai tempat pertanian. Dan di sini juga kita tidak boleh merokok ya, kerana merokok juga salah satu faktor daripada pembebasan asap yang kotor. Dan juga kita perlu mengurangkan penggunaan kenderaan kerana kenderaan juga menyebabkan pengeluaran asap dari exhaust kenderaan. Dan yang keempat itu, kurangkan aktiviti luar. Ya, kita perlu berlindung ataupun tinggal di dalam rumah sewaktu jerebu untuk mengelakkan daripada kita menghidu udara yang kotor. Dan akhir sekali, kita perlu basuh muka selalu supaya dapat menghilangkan debu-debu di muka kita itulah dan menjadi muka kita lebih bersih dan berseri. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami tindakan semasa jerebu yang perlu kita lakukan. Seterusnya, mari kita baca dan fahami kata adjektif. Di sini, cikgu sudah nyatakan contoh kata adjektif berserta penerangannya. Di sini cikgu nyatakan hanya 3, sebenarnya ada beberapa lagi kategori bagi kata adjektif. Baiklah, kita lihat kata adjektif yang pertama di situ iaitu kata adjektif sifatan atau keadaan. Maksudnya ialah jenis kata yang membawa pengertian sifatan atau keadaan sebagai keterangan. Contohnya, rajin, sihat, pandai dan baik. Jadi di sini ia merujuk sesuatu itu kepada sifat ataupun keadaan. Dan kita lihat kata adjektif yang kedua iaitu warna. Ia merupakan sejenis kata yang membawa pengertian warna sebagai keterangan. Contoh, merah, biru, hitam dan putih. Dan yang ketiga, kata adjektif ukuran. Ialah sejenis kata yang membawa pengertian ukuran sebagai keterangan. Contohnya, panjang, kecil, pendek, nipis dan tebal. Jadi di sini cikgu nyatakan ada 3 sahaja kategori kata adjektif. Sebenarnya banyak lagi, antaranya waktu iaitu masa. Selain daripada itu, melibatkan perasaan dan juga rasa adalah beberapa perkara yang cikgu akan terangkan pada hari yang lain. Diharapkan murid-murid dapat memahami contoh kata adjektif yang cikgu terangkan sebentar tadi dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita sama-sama membina dan menulis ayat menggunakan kata adjektif berdasarkan gambar 1. Jadi di sini cikgu tunjukkan gambar yang 1 ini, gambar yang pertama. Dinyatakan di situ ada kata adjektif iaitu putih atau nipis, dan juga di situ ada warna hitam ataupun tebal. Jadi di sini cikgu sudah pun membantu murid-murid untuk membina ayat mengenai tindakan semasa jerebu oleh Farisha beserta
keluarganya. Jangan risau, ia amat mudah sekali. Jadi kita lihat contoh ayatnya di situ. Bagi kata adjektif putih, Ibu Farisha memakai baju yang berwarna ... Murid tulislah di situ, lengkapkan pada tempat kosong itu, okey, supaya dapat memantulkan khabar. Seterusnya, kata adjektif hitam. Contoh ayat, badan adik Farisha berasa panas kerana dia memakai baju yang berwarna ... Murid lengkapkanlah tempat kosong tersebut dengan kata adjektif yang berwarna merah itulah. Jadi di sini diharapkan murid dapat memahami gambar yang pertama ini dengan sebaiknya. Mari kita sama-sama membina dan menulis ayat menggunakan kata adjektif berdasarkan gambar kedua. Jadi di sini cikgu sudah nyatakan gambar yang kedua, iaitu ada gambar ayah Farisha yang melarang abangnya yang sedang membakar sampah pada cuaca yang sangat panas. Jadi di sini apabila seseorang itu melakukan pembakaran sampah pada waktu ataupun cuaca yang panas yang menyebabkan cuaca ataupun suhu di bumi ini semakin meningkat. Jadi di sini kita lihat kata adjektifnya iaitu panas. Contoh ayat, ayah Farisha melarang abang membakar sampah sewaktu cuaca yang ... Murid lengkapkanlah di situ dalam tempat kosong. Dan kata adjektif yang kedua, marah. Contoh ayat, ayahnya berasa sangat ... kepada anaknya. Jadi di sini murid lengkapkan kata adjektif tersebut dalam ayat. Mari kita sama-sama membina dan menulis ayat menggunakan kata adjektif berdasarkan gambar yang ketiga. Oleh itu, cikgu sudah tunjukkan gambar yang ketiga, iaitu keluarga Farisha menggunakan kipas agar menjadikan udara di dalam rumahnya nyaman, dan di situ dinyatakan pandai. Pandai merujuk kepada adiknya yang pandai bermain catur. Jadi di sini kita lihat kata adjektifnya nyaman. Contoh ayat, keluarga Farisha menggunakan kipas di dalam rumah agar udara di dalam rumahnya ... Jadi murid tulis semula ayat tersebut dengan melengkapkannya menggunakan kata adjektif yang telah cikgu berikan di situ. Dan kata adjektif yang kedua, pandai. Contoh ayat, adik Farisha sangat ... bermain catur. Murid lengkapkanlah kata adjektif tersebut dalam ayat itu. Mari kita sama-sama membina dan menulis ayat menggunakan kata adjektif berdasarkan gambar yang keempat. Jadi di sini cikgu tunjukkan gambar yang keempat pula ya. Dan di situ dinyatakan kata adjektifnya segar. Dan juga cikgu tambahlah kata adjektif yang baru iaitu bersih. Jadi di sini kita lihat contoh ayat bagi segar. Ibunya kerap membasuh muka supaya berasa ... Lengkapkanlah ayat tersebut dengan kata adjektif itu. Dan kata adjektif yang kedua, bersih. Contoh ayat, wajah ibu menjadi ... selepas dia membasuhnya. Murid lengkapkanlah ayat ini dengan kata adjektif yang cikgu berikan tersebut. Mari kita sama-sama membina dan menulis ayat menggunakan kata adjektif berdasarkan gambar yang kelima pula. Di sini cikgu sudah berikan gambar yang kelima dan di situ terdapat kata adjektifnya iaitu sihat dan cergas. Mari kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata adjektif sihat.
Farisha perlu memastikan dia minum air kosong yang secukupnya supaya selalu. Jadi murid lengkapkanlah ayat tersebut dengan kata adjektif yang cikgu berikan. Dan di sini kata adjektif yang kedua, cergas. Contoh ayat, dia minum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari supaya menjadi ... Murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan kata adjektif yang diberikan ini. Diharapkan murid-murid dapat memahami kelima-lima gambar ini untuk menjelaskan melalui penggunaan kata adjektif yang sesuai. Kini, tiba masanya untuk kita mencatat semula ayat-ayat yang telah kita bina tadi dalam bentuk peta dakap. Tuliskannya dengan betul dalam buku tata bahasa. Jadi, tugasan ini, murid perlu menulis semula ayat yang kita bincangkan sebentar tadi yang terdapat dalam aktiviti 2. Slide yang kedua tadi. Dan murid perlu tuliskannya semula dalam bentuk peta dakap yang cikgu tunjukkan ini. Pastikan murid menulis ayat tersebut dengan kemas dan betul. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat maju jaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.